Trump secara langsung ketika dalam lawatan ke China baru sahaja menunjukkan bahawa keganasan telah tiba di Eropah melalui pintu yang para pemimpin mereka sendiri pura-pura tidak nampak. Tenaga, bahan api dan kebergantungan ketenteraan. Pada 14 Mei 2026, krisis yang tercetus akibat penutupan Selat Hormuz telah meletakkan Brussels di hadapan satu pengajaran yang pahit. Kerana Eropah yang sama yang telah menghabiskan berminggu-minggu mengkritik Trump dan kini bergegas untuk melindungi pesawat, jalan raya, loji penapisan dan laluan perdagangan yang bergantung kepada kekuatan Amerika. Dan ini jelas menunjukkan satu keaiban yang nyata bagi kerajaan-kerajaan yang ingin kelihatan lebih hebat ketika Washington dan Israel berhadapan dengan Iran di titik paling sensitif dalam sektor tenaga dunia. Saya akan ceritakan semua itu kepada Anda, tetapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata, dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah Anda lihat. Dengan standar credibility, Milson Alves. Krisis bermula apabila perang terhadap Iran menghentikan aliran melalui Selat Hormuz, dan ia memberi kesan secara langsung kepada bekalan global. Agensi Tenaga Antarabangsa menyatakan pada bulan Mei bahawa lebih daripada 10 minggu selepas perang di Timur Tengah bermula, kerugian bekalan yang terkumpul melalui selat itu telah menyebabkan stok minyak global jatuh pada kadar rekod. Eropah boleh mengeluh tentang gaya Amerika, tetapi mereka tidak dapat lari daripada hakikat bahawa keselamatan tenaga mereka masih bergantung kepada keupayaan ketenteraan Amerika Syarikat. Tamparan yang paling dirasai melibatkan bahan api penerbangan. Reuters melaporkan berdasarkan Agensi Tenaga Antarabangsa bahawa penghantaran bahan api penerbangan dari Timur Tengah ke Eropah telah menurun daripada 330,000 tong sehari pada bulan Mac kepada hanya 60,000 tong sehari pada bulan April. Agensi itu juga menyatakan bahawa Eropah perlu menggantikan sekurang-kurangnya 80%, sebaik-baiknya 90% daripada jumlah yang hilang untuk mengelakkan kekurangan pada musim panas. Tetapi import bersih Eropah pada bulan April hanya mencapai 70% daripada paras bulan Mac. Dalam bahasa mudah, Eropah cuba mengatakan bahawa krisis itu bukan masalah mereka, tetapi pesawat mereka mula bergantung kepada laluan alternatif yang mahal, perlahan dan tidak mencukupi. Brussels merasai kesannya sebelum mengakui besarnya masalah itu. Pesurujaya Tenaga Eropah dan Jorgensen mengarahkan kerajaan-kerajaan Eropah supaya mengambil langkah yang betul dan teratur untuk mengurangkan penggunaan, termasuk bekerja dari rumah, catuan bahan api, hari Ahad tanpa kereta dan menangguhkan penyelenggaraan di kilang penapisan bagi memastikan pengeluaran terus berjalan. Alasan yang diberikan adalah kenaikan harga minyak dan gas asli selepas perang di Iran dan penutupan Selat Hormuz. Eropah yang suka bercakap tentang autonomi strategik terpaksa kembali kepada langkah-langkah yang mengingatkan kepada krisis tahun 70-an seperti memandu kurang, melancong kurang dan berjimat dalam penggunaan bahan api. Spanyol menjadi contoh paling ketara bagi pengajaran ini. Pada bulan Mac, kerajaan Spanyol berkata bahawa mereka tidak akan membenarkan penggunaan pangkalan yang dikendalikan bersama dengan Amerika Syarikat untuk serangan yang, menurut Madrid, tidak termaktub di bawah piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Trump menjawab di Oval Office bersama Kansler Jerman Friedrich Merz, mengancam untuk memutuskan perdagangan dengan Spanyol dan menyatakan bahawa beliau tidak mahu apa-apa urusan dengan kerajaan Spanyol. Associated Press melaporkan bahawa kenyataan itu dibuat selepas penentangan Spanyol terhadap penggunaan pangkalan tersebut dan keengganan Madrid untuk meningkatkan perbelanjaan pertahanannya dalam NATO. Sesiapa yang mahukan pelindungan Amerika tidak boleh bertindak seperti pihak lawan apabila krisis melanda. Tindak balas ketenteraan berlaku di Gibraltar. Pada 10 Mei 2026, sebuah kapal selam balistik kelas Ohio milik Tentera Laut Amerika Syarikat tiba di wilayah British di pintu masuk Mediterranean. Kemunculan seperti ini jarang berlaku dan selalunya berfungsi sebagai isyarat keputusasaan. Kapal selam itu membawa peluru berpandu Trident dan merupakan sebahagian daripada cabang paling kukuh dalam triad nuklear Amerika. Lokasinya bukanlah secara kebetulan. Gibraltar terletak bersebelahan dengan Spanyol di laluan masuk ke Mediterranean, tepat pada masa Trump menolak respons Iran dan mendesak pembukaan semula Selat Hormuz. Pesanan kepada Madrid dan Brussels disampaikan dengan tegas. Spanyol boleh menolak memberikan pangkalan, birokrasi Eropah boleh membuat aduan, para diplomat boleh menulis kenyataan, tetapi Amerika Syarikat masih mempunyai jangkauan ketenteraan tanpa perlu meminta kebenaran.
Kehadiran kapal selam di Gibraltar lebih bermakna daripada satu mesyuarat di Brussels kerana ia menunjukkan kehadiran sebenar, kekuatan sebenar dan risiko sebenar terhadap Iran. Sementara Eropah berbincang tentang cara menjimatkan bahan api, Washington menunjukkan bahawa tekanan terhadap Iran akan terus dilakukan melalui darat, laut dan diplomasi. Trump tidak perlu meyakinkan Eropah dengan ucapan, kekurangan bahan api sudah cukup untuk melakukan tugas itu. Kontradiksi Eropah menjadi jelas kerana ia bukan sekadar tentang minyak tetapi merupakan krisis sikap. Selama bertahun-tahun, sebahagian daripada golongan elit Eropah telah terbiasa mengkritik Amerika Syarikat secara terbuka dan bergantung kepada mereka pada saat-saat penting. Mereka mengkritik Trump kerana menuntut perbelanjaan ketenteraan yang lebih tinggi, merumut tentang tekanan ke atas NATO, bercakap tentang multilateralisme. Tetapi apabila laluan tenaga mula terganggu, mereka kembali bergantung kepada armada Amerika. Pengajaran yang diterima kini amat pahit. Ucapan tidak mengiringi kapal, nota diplomatik tidak membuka semula selat dan mesyuarat kecemasan tidak mengisi minyak pesawat. Contoh sejarah yang mengikat krisis ini datang dari Perang Yom Kippur pada tahun 1973. 1973, apabila negara-negara Arab pengeluar minyak menggunakan sekatan tenaga terhadap sekutu Israel dan memaksa Barat untuk menghadapi kerentanan bergantung kepada kawasan yang tidak stabil. Apa yang berlaku? Pada masa itu, barisan panjang, cukai, inflasi, catuan, dan ketakutan ekonomi menggoncang ekonomi-ekonomi kaya yang menyangka mereka kebal. Eropah belajar pada ketika itu bahawa tenaga bukan sekadar perkara teknikal, ia adalah senjata politik. Lebih setengah abad kemudian, kejutan itu kembali dalam bentuk yang berbeza. Bukan sahaja tong minyak yang menjadi beban, tetapi juga bahan api penerbangan, logistik maritim, keupayaan penapisan dan pelindungan ketenteraan terhadap laluan-laluan tersebut. Negara-negara lain menunjukkan pola yang sama. Jepun yang sangat bergantung kepada tenaga import menganggap laluan maritim sebagai isu kelangsungan hidup negara, bukan sebagai perdebatan ideologi. Korea Selatan tahu bahawa perdagangan tenaga dan pertahanan berjalan seiring kerana mereka hidup dikelilingi oleh ancaman sebenar. Israel telah belajar bahawa bergantung hanya kepada janji pihak luar adalah risiko maut dan oleh itu mereka menggabungkan pertahanan sendiri dengan pakatan kukuh bersama Washington. Sudah banyak ibu kota Eropah cuba menjual ilusi bahawa mereka boleh mengurangkan perbelanjaan ketenteraan, menghukum industri tenaga mereka sendiri, menutup kapasiti penapisan dan bergantung kepada pembekal yang jauh dan masih lagi menguliahi Amerika Syarikat. Krisis di Hormuz membongkar fantasi itu kerana ia meletakkan setiap kerajaan di hadapan soalan yang tiada siapa di Brussels suka untuk menjawab. Siapa yang menjamin bahan api apabila laluan ditutup? Sekarang langkah seterusnya ialah Eropah cuba membeli masa. Syarikat penerbangan mencari bahan api dari sumber lain. Kerajaan cuba menahan panik. Reuters menunjukkan bahawa syarikat seperti TUI, Lufthansa, Ryanair dan Wizz Air mengatakan mereka telah mencari alternatif di Amerika Syarikat dan Nigeria. Tetapi ia juga mencatat bahawa ketidakpastian jangka panjang masih berterusan disebabkan ketegangan di Timur Tengah. Eropah cuba mengelakkan pembatalan secara besar-besaran tetapi sudah pun membawa kesan politik daripada krisis ini. Mereka terpaksa mencari penyelesaian selepas menganggap Trump sebagai keterlaluan. Kekuatan Amerika yang mereka anggap sebagai tidak berhati-hati kini menjadi alat yang boleh menghalang krisis daripada menjadi lebih teruk. Presiden Amerika telah meletakkan Eropah di hadapan satu pilihan yang cuba mereka tangguhkan selama beberapa dekad. Sama ada mereka benar-benar menyumbang kepada keselamatan mereka sendiri atau menerima bahawa Washington akan menentukan segalanya apabila dunia menjadi huru-hara. Saya Milson Alves, seorang penganalisis hubungan antarabangsa dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.